Perpaduan, kesatuan serta kerjasama perlu dikekalkan bagi memastikan Sarawak terus maju. Perinciannya bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Baik Azam, terima kasih. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Isu peningkatan kes dadah di Limbang perlu dipandang serius dan diselesaikan bersama oleh pihak berkaitan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah yang menyuarakan kebimbangan itu mahu permasalahan tersebut ditangani segera termasuk menerusi program-program kesedaran. Ini bagi saya suatu yang membimbangkan bagi saya. Di situ juga kita nak memajukan, nak memertabat, tapi ada juga usaha ataupun kegiatan yang merosak anak-anak kita ini. Yang contoh hari ini yang cemerlangnya 45 orang. Yang rosaknya entah berapa puluh orang, berapa ratus orang. Datuk Hasbi dalam pada itu menyarankan agar semua persatuan di daerah Limbang seperti Persatuan Melayu Limbang PML untuk bekerjasama dengan agensi-agensi awam termasuk agensi anti dadah kebangsaan dan polis Limbang bagi menangani isu itu. Katanya kes-kes berkaitan dadah yang berlaku di kampung atau kawasan perumahan perlu dilapor dengan pihak berkuasa. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Penganugerahan Derma Siswa Anjuran PML di Dewan Bunga Raya Limbang. Minggu lepas, polis daerah Limbang melaporkan terdapat peningkatan kes berkaitan dadah di daerah itu. Pada majlis itu, seramai 46 penerima terdiri daripada anak-anak ahli PML yang berjaya melanjutkan pengajian di Universiti Awam menerima sumbangan pendidikan. Terdahulu, Datuk Hasbi dalam ucapannya mahu agar PML mempercepat usaha untuk mewujudkan kios perniagaan di perkarangan bangunan persatuan itu selewat-lewatnya sebelum Ramadan tahun ini. Ia dijangka memberi manfaat kepada 25 orang peniaga tempatan. Rakyat Sarawak amat dikenali kerana sifatnya yang inklusif dengan sentiasa berkongsi kegembiraan di antara satu sama lain. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, ini dapat dilihat apabila masyarakat pelbagai kaum, bangsa dan agama saling menziarahi serta menghargai antara satu sama lain semasa perayaan termasuk sambutan Tahun Baharu Cina. Menurut Datuk Dr. Juanda, ini adalah satu bentuk perpaduan, kesatuan serta kerjasama yang perlu dikekalkan bagi memastikan Sarawak dan Malaysia terus maju ke hadapan. Beliau berkata demikian pada program ziarah Tahun Baharu Cina di sekitar daerah Matu pada Isnin. Semasa kunjungan itu, beliau berkesempatan meninjau projek Jalan Baharu Belakang Kampung Tian Matu yang kini sedang dalam proses pembinaan. Datuk Dr. Juanda memaklumkan apabila siap nanti jalan tersebut akan memanfaatkan penduduk Kampung Tian dan secara tidak langsung akan membuka penempatan baharu yang lebih luas bagi penduduk di kampung berkenaan. Beliau menambah sistem peparitan di kawasan Pasar Lama Matu iaitu sebuah perkampungan Cina akan dibaiki di bawah projek transformasi luar bandar RTP yang akan datang. Katanya permohonan untuk membina gerbang baharu di atas jambatan yang merentasi Sungai Matu juga akan dilaksanakan bagi mencantikkan lagi kawasan tersebut. Pada program sama, Datuk Dr. Juanda turut menyerahkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Pasar Lama dan JKKK Pasar Baru Matu bagi menjalankan aktiviti dan mengadakan sambutan Tahun Baharu Cina di peringkat komuniti. Memasuki hari ketiga sambutan Tahun Baharu Cina di Kuching, penduduk kota mula pulang ke destinasi masing-masing selepas meraihkan sambutan itu bersama keluarga. Lapangan terbang antarabangsa Kuching hari ini mula dipenuhi. Baik, untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Syadikin Bahrin. Dikin, silakan. Baik, terima kasih Buma. Selamat petang. Menjadi kaum ketiga terbesar di Sarawak, tidak heran setiap kali sambutan Tahun Baru Cina kita boleh menyaksikan ia disambut dengan meriah, lebih-lebih lagi pada tahun ini. Dengan pembukaan semula sepadan selepas PKP pada 3-2 tahun lepas, kita boleh menyaksikan ramai masyarakat Cina mula mengambil kesempatan untuk menyambut sambutan Tahun Baru Cina di luar pada kawasan kediaman masing-masing di luar Kuching dan di luar Sarawak.
memasuki hari ketiga hari ini, kita boleh menyaksikan ramai pula penduduk kota mula pulang ke kampung halaman masing-masing dan pulang ke ibu kota selepas 3 hari menyambut Tahun Baru Cina di perantauan. Seperti yang kita boleh lihat di lapangan terbang antarabangsa Kuching ini, di Balai Pelepasan, ramai penduduk mula keluar daripada Kuching selepas 3 hari menyambut Tahun Baru Cina di bandaraya ini. Bagaimanapun, dengan cuti umum dan cuti sekolah yang berlangsung sehingga hari Minggu ini, mungkin membolehkan mereka mengambil masa lebih panjang untuk menyambut Tahun Baru Cina bersama keluarga mereka di perantauan ataupun di bandar ini. Baik, Buma, sekian dulu laporan saya dari lapangan terbang antarabangsa Kuching. Kita kembali bersama Buma. Terima kasih Dikin atas laporan anda. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan.